Bismillahirrahmanirrahim. Qala ma'alif kadasallahu sirrah. Ahlul wusul tiada sampai kepada Ta'ala melainkan melalui jalan mengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mana usul orang yang sampai. Ya, ini peringkat ketiga ni. Dia pertama dipanggil murid, yang kedua dipanggil salik, yang ketiga wasil. Wasil mana orang yang mempunyai usul. Usul mana sampai. Ya, bila nak sampai kena apa tuan? Kita nak sampai satu destinasi kena apa? Jalan. Berjalan tu panggil salik. Siapa suruh? Quran suruh. Fafirru ilallah. Berjalanlah sekalian kamu kepada Allah. Kalau ke qalbi kita tak berjalan ke Tuhan, dia berjalan tempat lain pada makhluk. Habislah jawab dia. Ya. Sebab tu dia suruh kita berjalan, baru dia boleh kesampaian. Saya nak sampai tapi saya tak nak jalan. Ni macam ya, saya nak sampai tapi jalan saya tak nak. Oh, pelik betul ni. Saya nak kenyang tapi saya tak nak makan. Aku pandai kau lah dia. Bukan? Faham kan? Jadi maknanya bila nak sampai dia kena berjalan. Berjalan tu dipanggil salik. Ya, bila salik cukup syarat, ada pembukaan, Tuhan terjadi dia. Maka dia usul ilallah. Wasil Allah apa maksud? Sampai ke Tuhan. Maksud dia masuk dalam maqamul ihsan. Masuk makam ihsan itu dipanggil usul ilallah. Dalam makamul ihsan dia ada dua tu. Satu muraqabah, satu musyahadah paling tinggi, bawah sikit muraqabah. Ya. Bawah lagi orang awam sikit baru nak naik dipanggil apa? Muhasabah. Ya, kalau tak ada muhasabah habis gulungan ghaflah, lalai habis. Tu hanyut habislah. Ya, dia naik daripada muhasabah dia pergi muraqabah dan musyahadah. Itu ditunjuk dalam hadis sahih. Anta mudallah ka'annaka tara fa illam takun tara fa innahu yara. Nabi ditanya oleh Jibril, "Ya Muhammad, akhbirni anil ihsan." Itu hadis sahih. Ceritakan apa itu ihsan ya Muhammad. Maka Nabi kata, "Al-ihsan anta mudallaha ka'annaka tara fa illam takun tara fa innahu yara." Kamu beribadat seolah-olah kamu lihat. Ya, Tuhan tak boleh lihat mata kepala, dia guna ka'anna, seolah. Bayangkan kita buat kerja, bos depan. Macam mana rasa tuan? Mesti keadaan tu mempengaruhi kerja kita akan jadi lebih cantik, lebih berkualiti. Sebab bos terpacak ke depan. Bila bos terpacak ke depan, dia ada dua sifat. Ya, satu dia panggil apa? Jalal, satu jamal. Mana dia bos ni cukup garang, satu lagi sifat dia ni cukup lembut orang dia. Dua-dua ni akan mempengaruhi kerja kita. Kalau yang garang kan kita buat kerja betul, dekah dia kan. Kalau yang ni cukup baik, kita pemalu dengan dia. Ya, tak tergamak kita kerja nak tipu dia. Dia orang baik sangat kan. Kerja tak akan jadi. Bila apa? Bila buat kerja, konteks dia ada perasan. Dia ada rasa. Bos ada depan. Berlainan kalau dia tak perasan bos ni. Dia tengok tak ada. Rupa bos buat belakang berhati. Memang kerja dia akan jadi sebaliknya. Sebab pentingnya syu'urul qalbi. Keperasanan kalbi. Bila ada, itu dipanggil orang tu wasil ilallah. Ada banyak perbahasan lagi lah. Ini kata lebih kurang tu. Artinya apa? Itu wasil. Ahli usul yang sampai tidak sampai kepada Ta'ala melainkan melalui jalan Rasulullah SAW. Mana-mana tarikat sufiyah mesti dia punya apa? Sandaran dia kepada Rasulullah SAW. Mesti ada sanad tadi. Amalan-amalan mesti ada sanad sampai kepada baginda SAW. Yang berani ambil amalan, dia ambil amalan tu ayahan. Tu ayah tu ambil amalan mana? Tu saya pun tak tahu dia ambil, saya ambil apa ayah. Kan dia masuk isim lah, masuk jin macam-macam ni. Mesti ada sanad daripada guru kepada guru sampai kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu dipanggil al-amalut tariqah. Dan ulama dan senarkan dia bukan 40 lebih ada. Ya, kalau pergi Timur Tengah banyak entah ni. Pemimpin-pemimpin tariqah besar-besar, ulama besar-besar, wali besar banyak. Dan orang yang diharamkan sampai kepada Allah kerana apa? Meninggalkan jalan ini. Jalan apa? Jalan sunnah Rasulullah SAW. Rasulullah kata, "Man tamassaka bi sunnati dakhalal jannah." Siapa berpegang tamasuk, berpegang teguh dengan perjalananku, maka jaminan syurga untuk dia. Maka perjalanan Rasul ada dua, zahiran wa batinan. Syariah wal haqiqah. Maka dia adalah orang yang terputus ingkita kalau dia tak ikut jalan atau tak sampai perjalanan dia dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan dia seumpama orang yang berhak memasuki rumah tanpa melalui pintu. Nak masuk rumah tak masuk pintu. Payah dah tuan, kena ikut pintu ni.
Dalil Al-Quran sebut waqtul buyuta min abwabiha wattaqullaha la'allakum tuflihun, dan masuklah ke dalam rumah melalui pintu serta bertakwa kamu kepada Allah supaya kamu berjaya. Mana pintu Allah Ta'ala kepada babullah wa Rasulullah SAW, pintu Allah Ta'ala ya Rasulullah SAW. Ya, siapa tak ikut jalan Rasul habis. Ya, sebab tu Rasul lebih mandat mutlak dalam Quran. Wa ma atakumur rasul fakhuzu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa sahaja yang dibawa oleh Rasulullah SAW, yang naklah kamu terima pakai, dan apa yang diblok Nabi kata jangan, naklah kamu tinggalkan. Kejayaan dunia akhirat dia duduk situ. Sejauh mana kita melaksanakan tuntutan baginda sallallahu alaihi wasallam, sebab dia babullah wa babur rasul huwa mursyid al-kamil. Ya, pintu kepada Allah Rasulullah SAW, pintu ke Rasulullah ialah mursyid yang kamil. Sebab mursyid kamil dia ada ittisalus sanad zahiran wa batinan, zahir dan batin dia dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, sebab tu disuruh kita sentiasa kalbi kita dengan mursyid. Faham tak ni? Kalbi kita dipanggil, istilah dipanggil rabitah. Ya, rabitah mana pertambatan kalbi dengan orang yang ada pertambatan sampai kepada Rasulullah SAW. Itu dipanggil rabitah. Dalil mana? Quran sebut, ya, dalam hadis pun disebut. Kalau kita tengok dalam surah Yusuf, falamma ra'a burhanu rabbih, ya, ketika Zulaiha menggoda Nabi Yusuf, ya, Allah Ta'ala tunjukkan burhanu rabbi, burhan Tuhan. Apa burhan? Bukan tafsir. Burhan situ maksud dia apa? Suratu Abi. Suratu Abi apa? Nabi Yaqub alaihissalam. Ya, tergerak pun nampak Nabi Yaqub depan. Kita kan nak buat benda tak baik, nampak tunggu depan pun jangan kan. Tak jadi kan, tak buat. Sebab orang yang ada apa? Rangkaian dengan nur kuat ni, kita akan terganjal. Ya, tu saya cerita Datuk Petani tadi di Patani satu pondok, Tok Guru dia memang marah betul seokok kan. Kalau tu pondok tu seokok dia suruh pikul waktu angkat sungai ramai-ramai. Anak murid 1000 pikul pontung. Saja dia apa? Didenda kan. Dia satu hari majlis, ya, kematian, dia ramai datang tunggu sana kalau di Patani masa kematian banyak ulama berhimpun, ya, dia ziarahkan. Dia seorang tu di seokok. Saya relax je. Lepas tu tengok tunggu sebelah. Nak buang takut nampak, dia masuk dalam koci kan, masuk baju Melayu. Ya, gokok tak pernah masuk baju Melayu, dia boleh masuk dalam baju Melayu. Sebab apa? Nampak tuan guru ni, tok guru nampak. Masa tadi tak nampak saja dia sedut, tapi nampak tu masuk. Tok guru kata, wah karamat kau, kocik keluar asap. Menggigil kawan tu. Orang yang kalbi dia ada link dengan Tuhan, dia ada nur dan. Sebab tu kita tengok dia ada aura ni. Ya. Tu bila ternampak sap dia nampak Nabi Yaqub, boom. Ya, itu bantuan Nabi Yusuf alaihissalam. Dan dalam hadis Nabi kita, khiyarukum man zakkarakum billahi ru'yati wa zarakum fil ilmi mantiq. Orang yang terpilih di kalangan kamu siapa? Man zakkarakum billah ru'yati fa'il. Mana orang yang kalbi kamu jadi ingat Tuhan oleh kerana kamu tengok wajah dia. Sama ada wajah zahir atau wajah batin dia. Rohani dia, pam dia hati kita akan nampak kan. Ya, itu mana dia panggil istilah dia. Sentiasa, ya, kita dengan rohani orang-orang yang dekat dengan Allah Ta'ala, maka dia ada satu keistimewaan sir dia, Tuhan akan kuatkan, ya, dia punya murakabah dia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian summa qal wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu sayyidina wa maulana Muhammadin wa mu'minina. Alhamdulillah. Subhanallah.